بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم آمين في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan IJK Masjid, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Dan kepada sesiapa yang belum berniat iktikaf, sama-sama kita niat iktikaf. Moga-moga pahala belajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wajib kita i'tiqadkan, harus bagi Allah menjadikan mumkinat atau meninggalkannya. Harus kita pegangkan dalam hati kita, harus saja bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan sesuatu ini ataupun tidak menjadikan sesuatu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Adapun bahagian yang ketiga, iaitu wajib kita i'tiqadkan bahawasanya harus bagi Allah Ta'ala menjadikan mumkinat, iaitu makhluk, atau meninggalkan dia, seperti kata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala, wa ammal jaizatu fi haqqihi ta'ala fa fi'lul mumkinati aw tarkuha. Dan adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka memperbuat akan segala mumkinat atau meninggalkan dia. Contohnya apa? Contohnya itu seperti memberi rezeki oleh Allah Ta'ala akan hambanya kaya, dan demikian lagi ketiadaan memberi akan hambanya kaya. Harus saja Allah Ta'ala berikan orang ni kaya atau orang ni tidak kaya. Orang ni Allah Ta'ala berikan kerja tu tak adalah teruk sangat, tapi dia punya habuan tu besar. Orang ni kerja tu banyak, tapi habuannya sikit. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Harus saja. Bukan maknanya kerja banyak maka rezeki kena banyak. Tak ada. Kalau nak ikut pada logik, pada hukum adatnya begitulah. Tapi pada hukum akal dia harus saja. Harus saja Allah Ta'ala berikan orang ni kaya ataupun berikan orang ni miskin. Tapi miskin-miskin kita pun boleh makan. Masih lagi boleh makan kita ni. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan demikian lagi harus bagi Allah menjadikan kejahatan, yakni dilakukan kejahatan atas hambanya, dan menjadikan kebajikan atas hambanya, dan memberi pahala bagi hambanya yang mengerjakan taat, dan menseksakan bagi hambanya yang mengerjakan kejahatan. Maka tiada wajib atas Allah Ta'ala sesuatu daripada keduanya pada akal.
Jadi oleh yang demikian maka harus saja Allah Ta'ala jadikan orang ni dia buat maksiat, fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala kata memperbuat oleh Allah Ta'ala barang yang dikehendaki. Apa yang Allah Ta'ala kehendak maka dia boleh buat. Kita dapat melakukan maksiat itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Kalau bukan kehendak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak nak kita melakukan maksiat, kita berasa nak mengutuk orang tu, tapi tak tahu macam mana, jadi tak terkeluar daripada mulut kita. Itu maknanya Allah Ta'ala menjanjikan kebajikan pada kita. Geram tu geram orang tu, tengok buat kita, dia buat ke kita masa kita susah tu. Dia ni kalau aku senang nanti memang teruk aku kerjakan. Masa kita susah, maka bila kita senang tak sampai hati pula kita nak buat dia. Walaupun kita ada kuasa, kita ada kewangan, kita boleh buat sebagaimana yang dia buat pada kita dulu, tapi tak terbuka hati kita. Itu maknanya Allah Ta'ala melakukan kebajikan bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Harus saja. Boleh jadi orang tu dizalimi, tapi akhirnya orang tu memaafkan orang yang dizalimi, orang yang menzalimi dia pada ketika itu. Ini pekerjaan Allah SWT. Bila Allah Ta'ala nak jadikan orang tu baik, maka Allah Ta'ala tutupkan pintu hati dia untuk melakukan kejahatan. Rasa nak buat, memang rasa nak buat, duk geram lama dah kan. Waktu dia pukul kita tu, dia tak berasa sakit sebab dia yang pukul kan. Tapi bila kita nak balas balik tak sampai hati sebab kita tahu sakit. Jadi Allah Ta'ala datangkan ilham, Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita. Tu maknanya orang tu Allah Ta'ala sayang dia, Allah Ta'ala nak kurangkan dosa dia. Jangan pula bila kita rasa kita tak dapat balas apa orang tu buat pada kita, maka dikatakan kita ni lemah dan sebagainya. Jangan kita berasa begitu. Sungguhnya kekuatan kita untuk membalas perkara yang dilakukan itu adalah kehendak Allah. Orang ni Allah Ta'ala nak matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah, harus saja. Orang ni Allah Ta'ala nak matikan dalam keadaan mati dalam keadaan ahli sa'adah, itu boleh. Tak ada jadi masalah. Walaupun perangai dia tu, kalau nak banding dengan syaitan, syaitan pun lari. Punya teruk perangai dia. Syaitan dia tak nak sujud pada Allah Ta'ala. Ini siap lawan lagi hukum Allah Ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala tentukan dia mati dalam keadaan orang yang bahagia, maka Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu taubat dan juga Allah Ta'ala bukakan pintu hidayah. Itu sebab kematian kita akhir tu yang menunjukkan kita ni orang yang bahagia, kita ni orang bahagia ataupun orang tidak bahagia. Kita jangan ukur waktu kita ni sehat, waktu kita ni ada, waktu kita ni hidup tak, waktu kita sakaratul maut tu. Kita mati dalam keadaan beriman ataupun kita mati diperdaya oleh syaitan. Kalau kita mati dalam keadaan kita ni diperdaya oleh syaitan, maka matilah kita dalam keadaan celaka. Kita nilai orang tu nisbah kepada dunia, pangkat besar, anak-anak berjaya, pakai kereta besar kan. Oi, kamu ni beruntung kamu ni. Yang dikatakan beruntung yang sebenar bila dia mati dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Dapat pakai kereta, rumah besar dan sebagainya. Jadi maknanya begitu tuan-tuan. Jangan kita ingat orang tu tatu penuh sampai ke muka dia mati, menjadi orang yang ahli maksiat. Jangan kita kata gitu. Kita tak tahu hujung jatuh orang tu.
Jadi etikad kita, sebab apa kita kena etikad begitu? Supaya ada perasaan kebaik sesama makhluk. Itu yang kita kena yakin tu. Kita yakin bahawasanya tidak mustahil bagi Allah Ta'ala, walaupun dia jahat tara mana sekalipun, maka akhirnya dia akan taat pada perintah Allah. Walaupun kita ni taat pada perintah Allah, kita risau Allah Ta'ala larangkan kita dengan kehidupan dunia. Itu bila kita tak dapat melakukan maksiat umpamanya, sepatutnya kita rasa bersyukur pada Allah. Sebab Allah Ta'ala nak tentukan kita melakukan kebaikan. Bila kita mati dalam keadaan kita ni salah seorang daripada orang yang mengampunkan orang yang melakukan kezaliman pada kita, kan baik mati macam tu. Tak pula kita mati tengah balas apa yang orang tu buat. Sebab makhluk ini walaupun dia balas, tak sama dengan balasan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita balas orang tu lebih daripada apa orang tu lakukan pada kita. Orang tu ketuk kita dengan gayung aja, gurau-gurau ketuk kita. Kita balas balik tak. Yang belakang gayung tu kan keras tu. Jadi lebih teruk daripada kita balas. Jadi tak adil tu. Nampak macam seri tak? Ini Allah Ta'ala nak kata yang paling adil, yang menghukum hanyalah Allah Ta'ala. Jadi harus saja wajib kita kena etikad, dan daripada segi hukum akal, maka harus saja bagi Allah Ta'ala berikan pahala bagi orang yang melakukan kebaikan dan juga ketaatan. Kita semayang ni tuan-tuan, harus saja Allah Ta'ala berikan pahala pada kita. Harus saja. Bukan wajib bagi Allah Ta'ala, harus saja. Itu nisbah kepada hukum akal. Dan perkara yang perlu kita etikadkan, pegangkan dalam hati kita. Dan ada pun pada hukum syarak. Itu sebab kita sebelum kita belajar ilmu usuluddin, kita kena tahu 3 hukum. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syarak, yang ketiga hukum adat. Tiga hukum tu semua betul. Contoh kita kata apa? Contoh kita kata kita datang semayang. Maka kawan kita kata, tak payahlah semayang, tak payahlah dengar orang mengaji, kan? Bukan sebab tu kamu masuk syurga. Baik. Jadi betul tak dia cakap gitu? Jadi kita kata aku datang datang solat, dengar mengaji ni sebab aku taat pada perintah Allah Ta'ala. Jadi betul tak orang yang cakap begitu dan kita yang cakap begitu, betul tak? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Sebab orang yang cakap gitu, dia kata bukan sebab amal kita masuk syurga. Mungkin dia pandang daripada segi hukum akal. Harus saja Allah Ta'ala masukkan orang yang taat ke dalam syurga. Daripada segi hukum akal harus saja. Kita yang kita datang solat ni sebab kita taat pada perintah Allah Ta'ala, kita melakukan hukum syarak. Jadi dua-dua betul sebenarnya. Tapi masalahnya yang cakap pun dia pun tak tahu hukum mana, kan? Kadang-kadang dia sendiri buat hukum. Akal pun tidak, adat pun tidak, syarak pun tidak. Kalau kita tanya, kamu cakap ni hukum apa? Tak tahulah hukum apa. Kira boleh bercakap tu, kira okey lah tu. Itu mana? Jadi kita kena tahu 3 hukum. Tu sebab hukum syarak, tadi hukum akal harus. Ada pun hukum syarak maka wajib sebagai janjinya. Ada pun daripada segi hukum agama, sebab Allah Ta'ala dah berfirman dah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji.
kan? Jadi bila Allah Ta'ala dah sebut begitu, maka wajib bagi Allah Ta'ala daripada segi hukum agama dia, syariat dia, maka wajib bagi Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi orang yang melakukan ketaatan. Kalau semayang berjemaah 27 kali ganda pahala dia, itu dia. Itu kita ikut pada hukum syarak. Dah tu belaga ke tidak? Tak belaga. Sebab yang kita kata harus itu dalam hati, i'tiqad dalam hati kita. Adapun zahiriyah, kita kena memperlakukan apa yang dikatakan oleh syarak. Apa yang tertulis dalam hukum-hukum fiqh tu, itu zahiriyah. Adapun dalam hati kita harus saja, tak wajib. Tapi hukum syarak maka wajib. Maka Allah Ta'ala kata apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu buat satu kebaikan walaupun seberat biji sawi sekalipun, maka Allah Ta'ala akan balas. Kalau kamu, contohnya apa? Yang paling ringan, kita senyum pada orang, kan? Itu Allah Ta'ala akan balas pahala itu. Padahal bukan berat pun, kan? Jadi dan juga melakukan, Allah Ta'ala memberikan dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan walaupun seberat biji sawi sekalipun. Jadi itu sebab hukum syaraknya wajib Allah Ta'ala menyempurnakan, sebab perkara tersebut telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Bersalahan yang kejahatan, maka tiada wajib tetapi harus disalahi janjinya. Tadi yang taat. Adapun yang maksiat, walaupun Allah Ta'ala kata begitu, tapi kalau Allah Ta'ala nak menyalahi janji ni, maka itu harus. Contoh macam orang buat maksiat, dapat dosa. Tiba-tiba Allah Ta'ala tidak tentukan dosa pada dia. Itu boleh. Allah Ta'ala maafkan apa yang dilakukan. Itu tak ada masalah. Maka tiada wajib, tetapi harus disalahi janji yang lain daripada kufur. Kalau kesalahan yang lain daripada kufur, maka Allah Ta'ala boleh ampunkan. Tapi kalau kita mensyirikkan akan Allah Ta'ala, kita kufur, kita ingkar, kita tidak beriman pada Allah Ta'ala, maka dah tercabut dah keimanan kita. Lain daripada itu, maka boleh Allah Ta'ala ampunkan. Itu sebab bila kita melakukan banyak mana pun kita buat, kita melakukan maksiat umpamanya, selagi mana roh kita tak sampai kepada halkum, maka kita boleh bertobat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka tiada diseksa pada akal kerana menyalahi akan janjinya yang jahat, menambahi kamal kesempurnaan Allah Ta'ala. Tetapi tiada daripada tiap-tiap suatu jenis itu disempurnakan jikalau seorang sekali pun memadalah. Jadi kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, walaupun yang lain Allah Ta'ala seksa, tapi ada seorang yang Allah Ta'ala ampunkan, itu adalah harus saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perkara tersebut menyempurnakan sifat Allah, awak kata mencantikkan lagi sifat Allah Ta'ala.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, contoh macam kita, kita bila orang buat baik maka kita balas kebaikan. Itu dah mulia dah kita. Tapi bila orang buat jahat pada kita, kita maafkan orang tu. Macam-macam dia kata pada kita, tapi kita maaf. Kemaafan yang kita bagi pada orang tu, adakah menjatuhkan martabat kita ataupun menaikkan lagi martabat kita? Dia menaikkan lagi martabat kita. Orang lagi orang kata lagi hormat kepada kita. Dia ni orang yang hati besar, orang kata, kan? Hati besar maknanya dia boleh terima, dia boleh maafkan kesalahan orang lain. Kalau tak boleh terima, maknanya hati kecil. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan demikian lagi harus bagi Allah Ta'ala memberi bagi hambanya salah dan aslah. Maka erti salah itu baik dan erti aslah itu yang terlebih baik. Pada etika ahli sunnah wal jamaah, harus saja Allah Ta'ala nak jadikan orang tu baik ataupun orang tu lebih baik, itu harus saja, bukan maknanya wajib, tidak. Tetapi kata Mu'tazilah, wajib bagi Allah Ta'ala mengerjakan solat dan aslah. Kena Allah Ta'ala kena buat baik dan terlebih baik. Maka kata ini dusta seperti perkara yang kita lihat dengan mata kepala kita. Maka iaitu disakitkan akan kanak-kanak dan segala orang yang kena bala. Kalau kita kata Allah Ta'ala mesti buat yang baik saja ataupun yang terbaik, maka kenapa kanak-kanak sakit? Budak kecil dia boleh sakit. Kalau nak baik, kalau Allah Ta'ala buat yang baik, maknanya kanak-kanak tu kan tak ada dosa. Dah tentu dia sihat je. Tapi kenapa kanak-kanak tu walaupun tak ada dosa, kadang-kadang dia sakit? Ini maknanya harus saja Allah Ta'ala buat orang tu baik ataupun orang tu terlebih baik. Bukanlah wajib. Tapi pahaman Mu'tazilah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, maka dia kata wajib. Gitu. Maka jika wajib, nescaya tiada seorang sakit dan tiada ia pula sesat dan jahil pada agama. Dah tentu orang, tak ada orang yang masuk dalam berita ikut ajaran sesat. Jadi sebab apa setengah orang ni mengikut ajaran sesat, setengah orang ni Allah Ta'ala uji dengan berbagai ujian. Kerana harus saja bagi Allah Ta'ala melakukan perkara-perkara yang baik. Dan dihikayatkan bahawa adalah Abu Hasan Asy'ari berbincang pada suatu hari serta gurunya Jubai. Jubai ni bapa tiri Abu Hasan Asy'ari, yang pengasas sifat 20 ni. Dia bermuzakarah dengan guru dia Jubai. Jubai ni dia pahaman Mu'tazilah, bapa tiri dia pahaman Mu'tazilah. Maka bila Abu Hasan Asy'ari ini dia dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, maka dia pun tanyalah pada Jubai ini. Dan berkata Abu Hasan, sebab Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tak boleh buat benda yang tak elok, Allah Ta'ala kena buat benda yang elok. Itu dia. Maka Abu Hasan tanyalah, apa engkau kata pada 3 orang ni? Dia kata, kamu nak cakap 3 orang ni macam mana keadaan dia? Mati seorang, mati kecil,
tiada sampai umurnya, yakni belum balik. Seorang ni mati belum balik. Dia kata. Dan itu mati seorang lagi taat dan satu lagi besar lagi asi. Yang ketiga mati kecil. Yang pertama ia mati tapi orang baik, orang soleh. Yang kedua orang dewasa juga mati tapi mati dalam keadaan maksiat. Yang ketiga budak yang mati. Tiada sampai umurnya, yakni belum balik. Maka kata Jubai, yang mati dalam keadaan taat itu dimasukkan ke dalam syurga dan diberi darjat, dan diberi darjat. Dan Allah Ta'ala angkat dia punya ketinggian dia. Allah Ta'ala mempermulia dia. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Dan orang yang asli itu di dalam neraka dan pangkatnya di bawah. Sebab apa orang yang mati dalam keadaan buat maksiat ini masuk neraka? Sebab pahaman Mu'tazilah ni, dia kata bila Allah Ta'ala dah jadikan makhluk ini, ikut pandai makhluk. Kalau dia buat baik, masuk syurga. Kalau dia buat jahat, masuk neraka. Allah Ta'ala dah tak campur dah. Sebab dia dah buat dah. Dia dah bagi kederat dah pada kita. Pandai-pandai kita lah. Itu pahaman Mu'tazilah. Ada pun ahli sunnah wal jamaah, kita yang usaha, tapi yang menentukan itu Allah Ta'ala. Kita datang semayang, yang nak berikan ada pahala ataupun tidak ada pahala, itu Allah Ta'ala. Itu dah lepas daripada kita dah. Ada pun Mu'tazilah, dia kata kalau kamu nak pahala, kamu kena semayang umpamanya, buat kebaikan, maka dapat pahala, confirm dapat pahala. Tapi ahli sunnah wal jamaah, kita usaha saja, confirm tak confirm itu ketentuan Allah Ta'ala. Baru kita serah pada Allah Ta'ala. Jadi Jubai ni kata, yang mati dalam keadaan baik ini, mati dalam keadaan taat ini, dia masuk syurga. Tapi orang yang mati dalam keadaan melakukan maksiat, dia masuk dalam neraka. Dan yang kecil di dalam syurga. Yang mati dalam keadaan kecil pun masuk dalam syurga. Adalah sama darjat dengan yang taat itu atau maka kata Asy'ari, kata Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata sama ke tidak darjat orang yang dewasa yang mati dalam keadaan taat masuk dalam syurga dengan budak-budak yang mati sebelum balik masuk dalam syurga? Sama ke tidak tingkatan dia tu? Tingkat dia tu sama ke tidak? Ke orang yang mati dalam keadaan buat taat di tingkat 3, orang yang budak-budak tingkat 1, gitu. Maka Abu Hasan Asy'ari tanya begitu. Maka kata Jubai, tiada. Tak samalah, dia kata. Kerana yang muti itu, orang yang berbuat kebaikan itu, dia berbuat amal yang soleh. Dia sebelum mati, dia semayang, dia puasa, dia sedekah, gitu. Maka berkata Asy'ari, maka berkata yang kecil, hei Tuhanku, adalah yang baik bagiku bahawa engkau besarkan aku dan aku berbuat amal yang soleh. Kalau macam itu, sebab budak mati ni tak sama dengan orang yang dewasa mati ni, dua-dua masuk syurga tapi tingkatnya tak sama.
Takut yang budak tu argue lah. Yang budak tu dia komplain pada Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Allah, kenapa engkau tak matikan aku lepas daripada dewasa? Jadi makna dah lah dia tu buat amal ibadat dan sebagainya. Gitu. Sepatutnya kau matikan aku begitu. Ini kan dah tak sama darjat ni. Sebab kau matikan aku waktu kecil. Tunggulah besar sikit kan. Dah habis mengundi ke baru mati. Maknanya begitulah. Maknanya lebih 18 tahun lah. Maknanya gitu. Dah lah buat amal ibadat. Ini masuk sekolah pun tak dah lagi, dah mati gitu. Itu maknanya. Buat amal, maka aku bersama-sama dengan saudaraku pada darjat, barulah sama darjat dia. Jadi tak boleh lah begini. Kan. Seronok lah orang tu dia dapat syurga yang tinggi sebab Allah Ta'ala matikan dia besar. Kalau Allah Ta'ala matikan aku besar pun dapat juga. Tapi kenapa Allah Ta'ala matikan aku waktu kecil? Begitu. Maka kata Jubai, bila Abu Hasan kata begitu, takut budak tu komplain, maka yang guru Jubai ini, yang pahaman Mu'tazilah tu, dia berkata Tuhan aku, ketahui bahawasanya jika besar nescaya kufur engkau masuk ke dalam neraka. Maka Jubai ini, guru Jubai ini, dikata sebab apa Allah Ta'ala matikan budak tu kecil? Sebab kalau dia besar, dia mesti jadi orang yang asing, orang yang buat maksiat. Itu yang Allah Ta'ala matikan dia tu kecil. Gitu. Jadi bila dia mati dalam keadaan maksiat, maka nescaya kufur, engkau masuk dalam neraka. Maka adalah yang baiknya bahawasanya aku matikan dikau pada waktu kecil. Maka berkata Asy'ari lagi, maka berkata orang yang mati dalam keadaan buat maksiat itu, betapa pula segala isi neraka, isi neraka pun kata, hei Tuhanku, adalah yang aslahnya, yang baiknya bagi kami sekalian engkau matikan kami pada waktu kecil. Kau dah tahu kita orang ni semua mati masuk neraka, kenapa tak matikan waktu kecil? Pula dah. Gitu. Ini kau matikan waktu besar. Banyak maksiat yang kami buat, mengumpat, sangka buruk ke orang, mencuri, buat khianat ke orang, kan banyak kami buat. Kalau waktu kecil tak ada buat apa-apa, dah mati kan. Gitu. Jadi orang yang buat maksiat itu pun komplain pada Allah Ta'ala. Jadi Imam Asy'ari kata begitu. Kenapa kau tidak matikan waktu kecil? Maka apa kata Tuhan? Maka kalau macam itu Allah Ta'ala nak jawab lagu mana? Maka putus hujah Jubai dan diam dan tercengang ia kerana Imam Asy'ari meroboh kaedah mereka itu yang mewajibkan solah dan aslah. Jadi diorang dah formula diorang memang diorang dah pegang daripada dulu lagi, bahawasanya Allah Ta'ala mesti kena buat baik dan juga terlebih baik. Jadi kalau orang yang ahli neraka ni, bila ditanya begitu pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah masukkan dia dalam neraka. Kalau dah tahu kami ni nak masuk dalam neraka, kenapa tak matikan kami waktu kecil? Tak ada masuk neraka. Jadi waktu tu jam Jubai, tak boleh kata apa.
maka meroboh kaedah mereka itu yang mewajibkan solah dan aslah. Kemudian maka berkata ia, adakah bagi kamu gila, katanya, tiada, dan tetapi terhenti himar syekh pada Kaabah, yakni pada tangga. Jadi bila habis perbincangan begitu, ya, senyap habis. Tak boleh nak jawab, maka pahaman yang dipegang oleh pahaman Mu'tazilah ini maka secara tidak langsung terbatal. Sebab Allah Ta'ala jadikan baik dan juga yang terlebih baik itu harus saja. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala milik mutlak. Ikut Allah Ta'ala, nak masukkan orang ni dalam neraka pun tak apa, nak masukkan orang ni dalam syurga pun tak apa. Tak ada istilah kezaliman pada Allah Ta'ala sebab dia punya. Macam duit kita. Tak? Duit kita nak belanja orang ni ke, kita tak nak belanja orang ni ke, maka boleh tak orang tu kata zalim? Boleh? Tak boleh. Ikut kita nak belanja siapa pun kan. Dia yang zalim tu apa? Orang bagi duit dekat kita, orang suruh kita bayar, ya, nak belanja kita, dia kata kamu tolong bayarlah. Kita sampai kat kaunter, ya, lepas tu kita suruh kira meja sebelah, itu zalim. Sebab apa? Sebab itu bukan duit kita, itu dia orang. Itu betul zalim. Kalau duit kita, ikut kita nak belanja siapa pun kan. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Harus saja Allah Ta'ala nak masukkan orang ni dalam syurga ataupun nak masukkan orang ni dalam neraka, dan harus bagi Allah Ta'ala buat yang baik ataupun yang terlebih baik, itu harus pada sisi Allah Ta'ala. Begitu sikit perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Yang mana baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan, kelemahan diri saya sendiri yang hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatatahu 'ala alladzina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.